Peperangan Bani Mustalik berlaku pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijrah. Serangan terhadap Bani Al-Mustalik dibuat kerana mereka membantu orang Quraisy Mekah dalam peperangan Uhud. Bani Mustalik terletak di laluan hijrah Mekah dan Madinah, namun lebih dekat dengan Mekah. Peperangan berlaku di pengkalan air di Al-Muraisi di Wadi Hudaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita mengenai Bani Mustalik yang ingin memerangi kaum muslimin. Mendengar berita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menghantar Buraidah bin Al-Hashib Al-Aslami untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Setelah Rasulullah menyuruh Buraidah untuk mengetahui kebenarannya, Buraidah dengan segera mempersiapkan dirinya dan meneruskan perjalanan untuk menjayakan misi yang penuh risiko. Sesampainya di tempat pihak musuh, Buraidah menyamar dan bertanya kepada pemimpin Bani Mustalik Al-Harith bin Dirar. Sikap Buraidah menyamar itu yang memudahkannya untuk mengetahui kebenaran berita tentang penentangan itu. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang Muhajirin dan Ansar serta para sahabat untuk memerangi Bani Mustalik. Seramai 30 orang Muhajirin dan Ansar turut sama dalam memerangi Bani Mustalik. Rasulullah menyerang Bani Mustalik secara tiba-tiba semasa mereka sedang lalai sementara haiwan ternakan sedang diberi minum, sehingga pasukan mereka terbunuh dan keluarga mereka ditahan. Mendengar berita penyerangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, Al-Harith bin Dirar dan para kaumnya sangat takut apabila orang yang diarahkan mereka gagal melakukan misinya. Akhirnya, mereka lari dan lebih memilih menyelamatkan diri dari berhadapan kaum muslimin. Dan itulah akhir dari perang melawan Bani Mustalik. Peperangan yang diketuai oleh Nabi Muhammad SAW telah mendapat kemenangan. Dalam peperangan kali ini, Aisyah telah terpilih untuk mengikuti Rasulullah SAW setelah dibuat cabutan undi. Ini adalah kebiasaan bagi Rasulullah bersama isteri-isterinya. Setelah selesai peperangan dan sebelum beredar untuk pulang, Aisyah radhiyallahu anhu keluar daripada kenderaannya kerana ada keperluan hadas. Kemudian, dia segera kembali ke kenderaannya setelah mendengar pengumuman bahawa mereka akan kembali ke kota. Semasa berada di dalam kenderaannya, Aisyah radhiyallahu anhu mendapati bahawa rantainya yang diperbuat daripada permata zifar telah tercicir. Lalu dia pun keluar untuk mencarinya tanpa disedari oleh orang-orang yang menjaganya. Sementara itu, orang-orang yang mengangkat kenderaannya berangkat pulang tanpa menyedari bahawa Aisyah tiada di dalamnya. Setelah Aisyah menjumpai rantainya, dia baru tersedar bahawa dia telah tertinggal daripada kumpulan kaum muslimin. Lalu, Aisyah pun kembali ke tempat perhentian mereka dan menunggu di situ. Ketika sedang menunggu, Aisyah hampir terlelap dan tanpa disedari datanglah Safwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani yang tertinggal di belakang rombongan. Safwan ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil harta rampasan yang tertinggal. Tetapi, apa yang ditemuinya bukanlah harta rampasan, sebaliknya isteri Rasulullah yang tertinggal. Riwayat mengatakan bahawa ketika Safwan melihat Aisyah radhiyallahu anhu, apa yang diucapkannya hanyalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sama sekali tidak mengajak Aisyah untuk berbicara. Kemudian, Safwan menderumkan untanya dan memijak kaki unta tersebut sehingga Aisyah dapat menaikinya. Dan mereka pun berjalan sehingga dapat menyusul rombongan kaum muslimin yang sedang berteduh. Setibanya di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul telah mengetuai kerja menabur fitnah ke atas Aisyah radhiyallahu anhu. Dan pada ketika itu, Aisyah radhiyallahu anhu menderita sakit dan dia tidak mengetahui bahawa orang ramai sedang bercerita buruk tentangnya. Aisyah radhiyallahu anhu hanya berasa gelisah kerana dia tidak dapat merasai kelembutan daripada Rasulullah yang selalu dia rasai ketika dia sakit. Rasulullah SAW hanya memberi salam dan bertanyakan khabar sahaja.
Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar dan meminta bukti mengenai berita fitnah yang telah disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah SAW kemudiannya meminta bantuan untuk mencari orang yang telah melukai hati ahli keluarganya. Sa'ad bin Mu'az al-Asy'ari dan Sa'ad bin Ubadah, ketua golongan Aus dan Khazraj, menyatakan mereka akan membantu Rasulullah SAW mencari siapakah yang telah menyebarkan fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Seorang perempuan Ansar bersama dengan orang tua Aisyah radhiyallahu anhu berada di bilik Aisyah ketika Rasulullah SAW tiba. Beberapa ketika kemudian, Rasulullah SAW menerima wahyu mengenai kesucian Aisyah radhiyallahu anhu. Lalu baginda SAW berkata, "Bergembiralah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah membersihkan dirimu daripada tuduhan-tuduhan itu." Aisyah radhiyallahu anhu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah menyucikan dirinya. Peristiwa ini mengajar kita supaya sentiasa mencari kebenaran sesuatu maklumat sebelum menyebarkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik yang membawa berita, maka telitilah terlebih dahulu. Nanti kamu mengenakan sesuatu kaum secara jahil, maka menyebabkan kamu menjadi orang yang menyesal."